Okey, hari ni Siti nak buat rendang pedas, resepi tradisi orang Perak. Resepi ni Siti dapat daripada arwah mak mertua Siti. Husband Siti ni setiap kali raya dia mesti nak makan rendang pedas ni. Nama je rendang ni rendang pedas tapi tak pedas langsung sebab husband Siti tak makan pedas. Jom kita tengok. Okey, hari ni Siti nak tunjuk cara nak buat rendang pedas. Yang first kali, rendang pedas ni dia tak perlu untuk kita tumis dulu dia punya bahan-bahan. Kita terus kepada bahan yang pertama. Yang ini adalah paru. Paru ni kita kena rebus dulu. Lepas rebus kita kena potong-potong dadu-dadu macam ini, saiz-saiz yang sesuai untuk kita makan. Lepas tu kita masukkan paru ni kat dalam kuali kita. Masukkan aja paru. Okey, ikutlah kita nak masak berapa banyak. Ini paru ni dalam sekilo setengah lah. Okey, untuk bahan yang kedua kita gunakan daging ni lah. Daging ni 2 kilo daging. Kita pun sama juga, potong dadu-dadu. Potong dadu-dadu macam ni, bersihkan, potong dadu-dadu tapi tak payah rebus. Kita terus masukkan kat dalam kuali kita punya daging ni tadilah. Daging yang dah kita potong-potong kita masukkan dalam kuali. Okey, masukkan dalam kuali. Okey, masukkan dalam kuali. Daging tu campur sekali dengan paru. Okey, untuk rendang pedas ni tadi memang kita tak perlu untuk tumis. Tapi barangnya simple sangat. Tak susah pun nak buat dia. Bahan pun minimal sangat. Tak banyak bahan macam kita buat rendang tok ke rendang apalah. Ini adalah resepi yang mak mertua Siti ajarlah. So Siti share kepada kawan-kawan ya. Okey, ni adalah serai. Serai ni kita dah potong-potong dan kita dah blend dia. Tapi ni Siti pakai blender kering lah. Serai ni kita masukkan. Serai ni Siti dah campur sekali dengan lengkuas. Serai campur lengkuas sahaja. Ni serai campur dengan lengkuas. Kita masukkan. Lepas tu kita macam tu saja. Gaul je. Serai campur lengkuas saja. Rendang ni simple saja, rendang yang simple tapi nanti bila dah makan okey, simple. Macam tu. Gaulkan rata lengkuas dengan serai tu tadi yang kita dah halus-haluskan ni. Yang kita dah kalau mak mertua Siti dia ajar serai tu kita racik halus-halus, lepas tu kita tumbuk. Dia tak nak serai tu terlalu halus lah. Kalau kita blender, pakai blender tu kan dia terlalu kecil-kecil sangat kan. Yang ini terlalu halus, yang ini dia nak macam ada kasar-kasar gitu. Lepas dah gaul tu, next step kita masukkan adalah kita punya kunyit. Simple aja tadi, tak ada rempah-rempah lain. Masukkan kunyit. Masukkan kunyit. Ikutlah. Siapa yang suka kunyit lebih, boleh masukkan kunyit lebih. Masukkan kunyit. Lepas tu dah masuk kunyit, kita gaul lagi. Gaul lagi. Gaul, kasih rata. Okey. Simple aja rendang ni. Time-time PKP ni kita tak boleh nak balik kampung, kita buat rendang sendiri. Kat rumah simple saja. Siti buat rendang yang simple saja. Okey, lepas tu bahan yang seterusnya adalah cili. Cili ni Siti tak adalah nak blender cili. Siti beli je cili bowl. Dah siap ni. Kalau kita nak pedas, kita lebihkan cili ni. Tapi kalau kita tak nak pedas, kita kurangkan cili. So kita masukkan cili ikut
kesukatan. Kalau family kita, keluarga kita tak makan pedas, kita letak sikit saja. Tapi kalau family kita yang boleh makan pedas, bolehlah. Suka makan pedas, bolehlah kita letak lebih sikit cili tu. Macam Siti letak sikit je, tak banyak. Sebab husband Siti tak makan pedas. So Siti masak gaul lagi macam ni je. Simple saja. Tadi bahannya apa? Bahannya hanya serai, lengkuas, lepas tu ada kunyit, serbuk kunyit, lepas tu kita masukkan cili. Tu dah mesra macam ni. Nextnya adalah bahan yang utama dia lah. Kalau kita nak berendang ni, dia kena ada bahan tu. Kalau tak ada, memang tak jadilah rendang kita ni. So, Siti gunakan santan kotak. Simple je. Tak payah susah-susah. Santan dah siap. Santan kotak saja. Masukkan santan. Masukkan santan. Okey. Kita masukkan santan. Santan tu masukkan. Pekat kan? Kita masukkan santan. Okey. Kita masuk santan. Tadi santan. Lepas tu kita tambahkan air. Air ni kalau Siti pakai air tapis lah. Masukkan dalam kotak ni. Cok. Masukkan air. Okey, kita masukkan air ya. Okey. Kita kasih. Okey. Simple je kan? Dia punya tu resepinya simple sahaja. Okey. Masukkan. Kita boleh tambah lagi sikit air. Kita boleh tambah lagi air. Okey, kita boleh tambah lagi air. Sebab santan tu pekat lagi. Okey. Dah meriah macam ni. Okey. Tadi bahan dia apa? Serai, lengkuas, kunyit hidup, ada giling, atau cili giling, atau lada kisar. Dimasukkan. Lepas tu masukkan santan. Lepas tu kita masukkan bawang yang dah kita potong-potong. Bawang ni kita jangan blender, jangan apa. Kita dah potong-potong. Nanti kita masak, kan lama kita masak daging ni lama. So, nanti bawang ni akan dengan sendirinya dia akan hancur lah. Dan bawang ni, nampak? Tergaulkan bawang tu. Okey. Tergaulkan. Okey. Kasih bawang tu semua mesra. So, kalau tengok airnya ni macam kurang, kita boleh tambah lagi air. Kalau tengok santannya kurang pun, kita boleh tambah lagi santan. Okey. 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 Lepas dah kita mesrakan bahan-bahan. Tak
sampai 10 bahan pun untuk buat rendang ni. Kita dah mesrakan bahan-bahan ni. Barulah kita letak atas api. Okey, letak atas api. Kita masaklah sampai daging dan bahan-bahan ni, sampai daging empuk dan bahan-bahan ni mesra. Nanti baru kita tambah bahan-bahan yang lain. Okey. Kita tenggek dulu atas api. Okey, tengok ni. Lepas kita dah letak atas api, rendang dah mula menggelegak. Api kita kena pakai api slow saja. Tak boleh pakai api yang besar tau. Kita masak sampailah daging ni lembut. Dan ni bawang-bawang ni semua nanti dah tak nampak dah bentuk bawang dah. Tengok kita punya daging rendang kita tadi dah makin cantik dah warna dia. Tapi ni ada lagi bahan-bahan yang belum isi ni. Kita biarkan dulu, kasih dia empuk betul-betul. Tengok bawang yang tadi yang kita yang potong-potong pun dah tak kelihatan, dah hancur dah. Dah cantik dah. Tak siap lagi ni. Nanti kita letak bahan-bahan yang seterusnya. Okey, kita boleh letak bahan yang seterusnya, iaitu daun kunyit yang telah kita potong mayang-mayang macam ni, halus-halus. Letak lagi banyak daun kunyit ni, lagi sedap lah. Letak daun kunyit yang kita dah halus-haluskan, mayang-mayangkan tu. Meriah. Okey. Lepas kita dah masukkan daun kunyit tadi, kita masukkan pula gula Melaka. Gula Melaka atau gula kabung. Masukkan. Okey. Siti tak pakai gula pasir, Siti pakai gula Melaka atau gula kabung lah. Satu, warna dia pun akan lebih cantik lah kalau kita pakai gula kabung ni. Kita gaul sampai gula kabung tu hancur. Bau dia tak tahan dah. Puasa. Okey, bahan yang seterusnya kita masukkan garam. Secukup rasa lah. Kalau banyak-banyaklah garam kita kan. Kalau tak, kita ikutlah. Jangan termasin dah lah. Okey. Garam. Okey, rendang kita ni dah hampir kering. Okey, untuk tu bahan yang terakhir sekali kita masukkan adalah kelapa parut. Okey, kita letak kelapa parut. Kalau kebiasaan rendang kita masak, kita tak letak kelapa parut, kita letak apa? Selalunya kita letak berisik kan? Ni kita letak betul-betul kelapa parut tu. Adik, kacau kelapa parut tu. Tu beza antara rendang yang selalu sebelum ni Siti belajar, mak Siti ajar kita pakai kerisik. Tapi mak mertua Siti ajar dia pakai kelapa parut ni. Kita
kacau sampai kering. Ini perbezaan yang paling ketara lah antara rendang pedas dengan rendang-rendang yang lain. Dan rendang pedas ni dia tak guna banyak rempah. Tak adalah ketumbar ke jintan ke. Simple aja rencahnya. Okey, kita kacau dia sampai kering. Betul-betul kering. Barulah kita boleh angkat nanti. Okey, kita tengok rendang kita hampir kering. Rasanya sedia untuk dihidangkan.